Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Adam Shah Iskandar bin Syaril Izham dari Tingkatan 2 Mutiara SMK Seri Perdana Keluang, Johor. Hari ini saya akan membentangkan laporan saya yang bertajuk Pembentukan Empayar Kesultanan Melayu Melaka. Penyataan masalah saya adalah pada abad ke-15, Empayar Kesultanan Melayu Melaka meliputi seluruh semenanjung Tanah Melayu dan kawasan pantai timur Sumatera. Yang seterusnya adalah objektif kajian. Yang pertama adalah menjelaskan cara-cara pembentukan Empayar Kesultanan Melayu Melaka. Yang kedua adalah membincangkan kepentingan pembentukan Empayar terhadap Kesultanan Melayu Melaka. Dan yang ketiga adalah menilai keburukan pembentukan Empayar melalui ketenteraan pada hari ini. Yang seterusnya adalah cara-cara pembentukan Empayar Kesultanan Melayu Melaka. Yang pertama adalah melalui penaklukan. Peluasan kuasa melalui penaklukan di mana Kesultanan Melayu Melaka telah menakluk beberapa buah kerajaan seperti Kampar dan Pahang. Sultan Melaka bertindak sedemikian demi menjaga keselamatan, kesejahteraan dan kemakmuran Melaka. Yang seterusnya adalah melalui perkahwinan diraja. Peluasan kuasa melalui perkahwinan diraja berlaku antara putera dan puteri Sultan Melaka dengan putera dan puteri raja negeri lain seperti Pahang, Kelantan dan Siak. Melalui perkahwinan ini dapat menguatkan lagi hubungan diplomatik dan pengaruh kerajaan Melaka. Seterusnya adalah melalui sistem naungan. Peluasan kuasa melalui sistem naungan disebabkan oleh pengaruh dan kekuasaan Melaka yang menyebabkan terdapat kerajaan yang rela hati ingin bernaung di bawah Melaka seperti kerajaan Jambi, Linggar, Berwas, Patani dan Kedah. Raja-raja di negeri naungan ini ditabalkan oleh Sultan Melaka. Kita lihat slide yang seterusnya adalah kepentingan pembentukan Empayar terhadap Kesultanan Melayu Melaka. Yang pertama adalah melalui kepentingan politik. Dari aspek politik, meluaskan wilayah dan jajahan takluk serta mengukuhkan hubungan dengan kerajaan yang ditakluk. Penaklukan ini menjadikan Melaka semakin kuat dan maju kerana kerajaan Melaka dapat menguasai kekayaan wilayah yang dijajah dan ditaklukinya. Melaka juga mempunyai satu sistem pentadbiran yang tersusun dan sistematik di mana Kesultanan Melayu Melaka mengamalkan sistem pemerintahan yang dikenali sebagai sistem pembesar 4 lipatan. Yang seterusnya adalah kepentingan ekonomi. Ekonomi Melaka semakin bertambah pesat kerana semua perdagangan jajahan takluk melalui pelabuhan Melaka sahaja. Melaka juga semakin kaya dengan pemberian ufti wilayah jajahannya menerima hadiah sama ada dalam bentuk wang, emas atau timah. Yang seterusnya, kepentingan sosial. Dari aspek sosial, berlaku asimilasi budaya tempatan dengan budaya dari Arab, India, China dan alam Melayu serta mewujudkan masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai suku dan bangsa. Yang seterusnya adalah kepentingan agama. Aspek agama mendorong usaha penyebaran agama Islam. Islam telah berkembang luas ke Pahang, Kelantan, Perak, Timur Sumatera dan Patani. Pengislaman pemerintah Melaka iaitu Sultan Iskandar Shah pada tahun 1414 diikuti oleh pembesar dan rakyat. Sultan Muzaffar Shah telah menjadikan agama Islam
sebagai agama rasmi Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kita tengok yang seterusnya, iaitu keburukan pembentukan empayar melalui ketenteraan. Yang pertama adalah pengorbanan banyak nyawa. Kemusnahan berskala besar melibatkan pengorbanan nyawa. Para tentera terkorban, begitu juga dengan rakyat negara yang terlibat turut menjadi mangsa. Sebagai contoh, pembunuhan besar-besaran di Nanjing semasa Perang Dunia Kedua. Lebih 10 juta rakyat dan askar Cina yang mati terkena bom, dibedil peluru berpandu, ditembak dan juga diperkosa lalu dibunuh oleh tentera Jepun. Yang seterusnya adalah pemusnahan harta benda. Peperangan turut memusnahkan harta benda, sama ada harta benda awam maupun harta benda persendirian. Banyak kemudahan infrastruktur seperti bangunan, jalan raya, landasan kereta api, lapangan terbang dan pelabuhan lenyap begitu sahaja akibat peperangan. Yang ketiga adalah kemelesetan ekonomi dunia. Kemelesetan ekonomi tergendala, perdagangan antarabangsa terputus serta kadar inflasi meningkat. Masyarakat setempat tidak mampu untuk membeli barang keperluan dan ini menambahkan penderitaan rakyat yang di mana akan membawa kita ke isi yang seterusnya, iaitu penderitaan rakyat. Rakyat menderita sehingga mendorong mereka terlibat dalam pelbagai keburukan sosial semata-mata untuk mencari rezeki. Kadar kebuluran berleluasa serta wabak penyakit merebak dengan cepat. Secara tidak langsung mengundang keadaan huru-hara. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kerajaan Melaka yang mewarisi Empayar Sriwijaya melalui jalur kerajaan Singapura pada zaman Majapahit merupakan empayar Melayu terbesar pada abad ke-15 Masihi. Melaka mempunyai keistimewaan khas di mana ia mewarisi kerajaan Melayu Sriwijaya dari sudut bangsanya, tetapi turut mewarisi kerajaan Islam Perlak dari sudut agama. Ini kerana pengasasnya, Parameswara, adalah putera berdarah Palembang sebelum mengasaskan Melaka pada 1262 Masihi dan menjadi menantu Sultan Perlak sebelum 1267 Masihi. Melaka mewarisi dua tradisi, iaitu Melayu sebagai kuasa politik dan perdagangan yang menguasai Nusantara semenjak abad ke-7 Masihi, dan Islam sebagai agama dan kuasa politik baru dunia yang juga muncul pada abad ke-7 Masihi di tanah Arab. Percantuman dua kekuatan ini telah membangkitkan Melaka sebagai empayar Melayu Islam yang pertama dan terbesar di Nusantara. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.